Bel. Okay, baru nak record dah. Oh, yang tadi kau tak record, yang ni kau nak record. Okay, alright. So, bukan senang, okay. So, basically saya rasa bilik ni pun maksimum 300. So, ada a few lagi. So, kalau ada kawan-kawan kat luar sana yang masih belum, boleh ajak kawan-kawan datang. So, alhamdulillah kita boleh bersama-sama pada malam ni dekat National Subgroup, okay. Subgroup National Quarter 3 review, kick-off, Quarter 3 kick-off, okay. So, saya mengucapkan ribuan terima kasih. First kali saya ucapkan selamat datang. First of all, saya ucapkan selamat datang kepada leaders, kepada especially Azidi, those yang di KL, Azidi, Kak Nas, Nizam, okay, dan Naiza di Penang. So, leaders yang lain di KL, di Kuantan, Abang Salman, Kak Kiah, and the rest leader di Kuantan. Kelang ada Abel, Syahril Ashar, selamat datang, dan daripada JB, Ina dan Kajang Zuhaimi, dan semua leaders yang ada di Malaysia, saya ucapkan selamat datang. Tak lupa juga kepada semua ejen subgroup di seluruh national wide. Kalau bulan kata dia kata national wide. So alhamdulillah, terima kasih. Okay, sedar national wide, betul lah, national wide. Okay? National wide. Lain kata national wide. Bukan nationwide, national wide. Okay, sedar tak sedar, kita sebenarnya kalau kita tengok, kita dah sebenarnya dah setahun lebih dah kan. Setahun lebih kita dah melalui proses perubahan dalam norma baru, the new norm. Kalau dulu zaman bau-bau PKP tu so kecoh dengan perkataan new norma kan, new norm. So kita dah setahun lebih dah ni kita berada di norma baru. Tapi alhamdulillah kan, kita berada dalam industri takaful ni ataupun insurans ni, even though kita dalam pandemik punya dalam keadaan pandemik ni, so insurans and takaful ni they still growing. Kalau kita tengok daripada segi statistik, last year kita mencatatkan pertumbuhan dalam sales untuk industri insurans dan takaful. So basically sebenarnya kita dalam bisnes yang memang berkembang. Betul tak? Kalau nak compare dengan orang lain, kalau kita tengok kat luar sana sekarang ni, dia yang menghadapi macam-macam. So kesian kita tengok orang ni peniaga kecil ramai yang terkesan kesan daripada pandemic issue ni. Okay, tapi kita alhamdulillah, so kita berada dalam industri insurans dan takaful, alhamdulillah kita still growing. Last year kita grow, even kita di subgroup, alhamdulillah last year kita catatkan peningkatan dalam sales production untuk subgroup the whole nationwide. Okay. Dan even this year pun alhamdulillah kita ada progress dan still positive growth lah. Okay. So malam ni saya tak ada apa, saya nak cerita sikit mungkin before kita go for the next session. Saya ada satu cerita sebenarnya, saya nak cerita berkenaan dengan saya rasa zaman sekarang ni, saya rasa dalam semua dalam meeting malam ni, kick off malam ni, saya rasa dalam 250 ni, rasa most of kita kat sini dah ada Netflix, betul tak? Betul tak? Ada Netflix tak? Saya nak tengok, boleh tak type satu dos yang ada Netflix kat rumah, saya nak tengok. Nampak? Punya ramai, nampak tu, wow, Netflix, ya, hidup Netflix. Ramai lah Netflix. Penuh dah data. Tak ada? Tak ada, tak payah. Kalau account free, tak payah tulis Kalau account pinjam. Account pinjam dia tulis Okay. Tontong. Basically semua kat sini saya lihat dia ada Netflix kat rumah, betul tak? So before saya nak cerita sikit pasal Netflix. Netflix ni dia punya founder dia adalah daripada US. Okay, nama founder Netflix ni is Reed Hastings. So kalau you all ni boleh search dekat Google, cari Google Netflix, jangan Netflix dia pergi .com tu, pergi dia punya website, cari Netflix tu founder dia siapa. So ditubuhkan oleh Reed Hastings. Reed Hastings ni dia bina Netflix ni pada tahun 1997. So basically sebenarnya Netflix ni dia bukanlah streaming film, streaming video. Tapi sebenarnya Reed Hastings ni dia first kali bisnes yang dia buat pada tahun 1997 adalah dia mengeluarkan DVD. Sebab zaman-zaman tu kalau kita tengok bapak-bapak kita duk sewa DVD tengok wrestling kan, WWF. Tengok Stone Cold Steve Austin zaman tu 1997,
sewa VCD, ada kedai sewa rental VCD kan. So basically masa zaman 97 ni, Reed Hastings ni dia punya fokus bisnes dia adalah more kepada DVD and VCD. Tapi sebabkan Reed Hastings ni dia punya dia ni ada futuristic sikit. Dia macam Pirambi, mungkin dia dah nampak future masa depan ni. So pada zaman dalam lebih kurang masuk tahun 2000, early 2000, zaman-zaman kalau masa zaman tu Echah duk sibuk main YM kot. Dia ada Yahoo Messenger zaman tu. So mana yang dulu zaman-zaman tu dia ingatlah. Ada Yahoo Messenger, dia start main MIRC. Kan. Zaman-zaman tu basically kalau kita perasan dia dah start ada streaming. Okay? Video streaming dah start diketengahkan lah. Tapi zaman tu masih yalah, masa ada jaring kan. Jaring, kalau kau ingat jaring, lama gila, saya rasa ramai tak tahu kot jaring kan ni. So zaman tu dia ada jaring, diary pun jaring, saya ingat zaman tu. So zaman tu Cik Lin ke tu? Cik Lin nak pergi cerita ASL. Dial up brother. Dial up. ASL. Jangan cerita ni sangat, nanti orang tahu umur kita tu. Jangan cerita sangat. Alright. So that basically masa zaman tu streaming video dah start dipertengahkan, tapi zaman tu of course lah, mana ada kita nak speed baru berapa KB je, baru 30 kilobyte per second kot. Rasanya zaman tu pun dah macam wow, lajunya kan. Sekarang ni dah sampai 500 Mbps, 800 Mbps tu lah. Tapi zaman tu masa dia buat business tu, dia nampak, dia kata in future dia kata maybe akan jadi streaming, dia nampak streaming punya video. Okay. So apa yang dia buat pada zaman tu, start tahun 2007, Reed Hastings ni apa dia buat, dia kata okay, masa tu tengah kecoh, memang DVD keluar, Blu-ray zaman-zaman tu. Kalau kita ingat, kita pergi pasar malam cari DVD cetak rompak masa zaman tu. Jadi Reed Hastings ni tahun 2007 apa yang dia buat, dia dah change, dia buat apa tau, dia pecahkan bisnes dia kepada DVD and CD. Lepas tu lagi satu, dia salurkan lagi satu channel, dia kata dia kena start buat streaming. Zaman-zaman tu, kalau zaman-zaman tu yang bersaing dengan Netflix adalah macam company-company macam Blockbuster. Jadi Blockbuster masa tu kata gila ke apa Reed Hastings ni nak buat streaming kan. Zaman tu streaming, kalau sezaman tu streaming rasa memang mau sekat-sekat kot orang tengok video kan. Dia kata kenapa kau nak buat streaming? Orang sekarang ni semua sibuk DVD, Blu-ray, VCD, kau nak sibuk pula buat bisnes tu. Tapi Reed Hastings tak apa, dia fikir ke depan. Okay. So pada zaman tu dia start buat. So memang masa zaman tu kalau ikutkan, kalau video pun 3GP malah pecah, kamera pun pecah-pecah kot. Tengok video zaman tu semua petak-petak je, muka pun tak clear zaman tu kan. Tapi Reed Hastings ni dia nampak future. Okay. So dia keep on buat. Okay. So alhamdulillah pada tahun 2013 zaman tu Netflix tak naik lah. Zaman 2012, 2013, saya ingat lagi zaman 2012 tu saya cerita sembang dengan Nizam yang perkenalkan saya dengan Netflix. Kau ambil Netflix tu kat rumah aku, kalau Nizam ingat lagi cerita tu. Dia ceritakan dia ambil Netflix, aku siap ada buat untuk anak aku, ekor anak untuk ni kan. So pada zaman 2013 Netflix start meletup sebab zaman tu dia ada keluar satu movie, apa nama movie lah. Apa tak saya tak ingat. Tapi masa tu dia dah start ada movie dia yang dia produce ke movie. So the best part adalah pada tahun House of Cards nama dia. House of Cards. Okay. So basically masa tu dia dah start naik. Okay. So now kalau kita tengok pada tahun sekarang, Netflix adalah satu benda yang bukan asing lagi pada kita. Nampak? Semua tadi type satu-satu. Boleh kata dengan each one of us dah ada account Netflix. Betul tak? Even pada tahun 2021, tahun ni, Netflix dah rank as a 8 most the trusted brand globally. Maksudnya dia trusted brand Netflix ni. Dan dia buat every year destinasi dia punya revenue dia 25 billion per year tau. Revenue for Netflix is 25 billion per year. Nampak tak? And dia punya user subscriber dia around the world is 208 million subscribers. Around the world lah. Okay. So that apa yang saya nak cerita, nampak tak? Even Netflix pun apa yang dia fikir, dia nampak benda ni dia kena ubah. Betul tak? Kan? Selalunya kita ni, kalau kita buat bisnes, kalau kita dah nampak zaman VCD, DVD,
Kenapa aku nak sibuk nak buat benda lain? Baik aku buat, kita taji je. Boleh buat direct approach, taji direct approach. Referral, belasah je friend, relative semua, belasah. Tapi kita tak terfikir untuk go for outsource yang lain. Nampak? Netflix dia fikir ke depan. Dia dapat, walaupun zaman tu dia nampak memang bukan masa dia untuk, tapi dia tahu dia kena take time sebab by the time dunia perlukan perubahan, dia dah ready untuk berubah. The best part, Netflix dia bukan follow the flow, tapi dialah dia punya flow. Dia build the flow. Faham tak? Aziz Satta? Trendsetter. Trendsetter. Okey, saya tengok Aziz Satta. Siapa Aziz Satta pula masuk dalam Netflix? Okey. So maksudnya Reed Hastings ni, so dia dah start change daripada awal. Dia nampak benda yang dia kena buat in the next 20 years. So that's why apa result dia dapat sekarang adalah based daripada apa yang dia buat sebelum ni. Dia change awal. Okay, so basically kalau kita look to our business pada zaman sekarang ni, kita dah kena start to adapt changes. Betul tak? So kalau kita tengok dalam keadaan pandemik sekarang, direct approach is satu benda yang kalau kita tak boleh dah dulu nak duduk depan depan booth hospital, but now kita have to change. Kita kena berubah. In order untuk kita move forward, kita kena change. So kita kena adapt the changes. Kan? So kalau kita pasal baru ni nampak, orang lain, orang luar kat luar sana, dia dah start grab opportunity yang ada. Kan? Whatever poster yang kita release tu, dah start masuk Shopee dah pun. Nampak? Even now, people search insurance by Shopee. Lazada pun tak tahu. Tentang Lazada pun dah ada subgroup di Lazada. Maybe kan? Ada yang post di Lazada ataupun Carousel. Nampak tak? So that, maksudnya kita kena start to do, kita kena open kita punya mind. So kita kena start change daripada sekarang lah. So insyaAllah, so 2021 ni will be our year. So dengan sedikit perubahan yang kita lakukan start from today, insyaAllah 2021 ni kita punya 400 NQA and 40 million will be our target. Kita akan jadi reality lah, to return to reality insyaAllah. So saya rasa saya tak perlu cakap panjang, so ni pun dah berapa minit dah. Saya rasa saya perlu serahkan balik ni. So saya ucapkan all the best to Subgroup National 400 Breakthrough. Thank you. So selesai pula kepada Cik Nur Matin Ramli. Okay, right. So boleh tak sebelum tu kita bagi one bit oh yes pada Fizi. Okay, one oh yes untuk Cik Fizi. Oh yes. Okay, satu sharing yang kita consider sebagai intentional cerita in Netflix. Kalau dengar sharing dia ni, cerita pasal katak, cerita pasal lalat, unta. Sekarang dia lebih more kepada international punya sharing lah. So dia dah berbeza daripada saya kenal. So national wide kan sekarang. National wide. Ya, betul, national wide. Okay. Okay, right. So untuk next agenda kita, okay. So kita ada, okay. So boleh Lan, kita move pada next. Okay, so untuk Subgroup Malaysia Year to Date Performance Review. So tadi Fizi dah bagi semangat apa semua macam mana kita daripada perubahan industri takaful, industri insurans meningkat naik, tetapi secara realitinya, okay, kita kena self check juga. Adakah kita berada di subgroup, adakah kita punya performance positif ataupun sebaliknya? Okay, so agak-agak, okay, siapa yang rasa kita positif? Tekan satu. Cara nak buat slide dia. Ya, betul, bukan, ini bukan cara nak buat slide. Ini adalah kita nak performance review, kita nak explain, ya. Okay. So ramai menjangkakan satu. Okay, right. So, okay, Lan, ready Lan kita nak Abah minta letak. Ya. Okay, sahaja positif pun adakah kita ikut bersama dengan industri. Okay, so alhamdulillah, okay. Berbanding dengan Q2 pada tahun 2020, kita buat 6.767 juta pada Jun 2020 dan pada 2021 kita mencatatkan peningkatan 74% dengan 11 juta 775. Okey, bagi tepukan kemuruh untuk diri anda. Steady Subgroup, steady Subgroup. Betul, satu peningkatan yang sangat membanggakan.
Okey, sebab apa tahu? Sebab pada tahun 2020 6.767 ini adalah peningkatan yang dah positif berbanding pada tahun 2019. Tetapi 2021 ternyata kita macam Fizi cakap tadi, okey, kita not follow with the flow but we be the flow. So alhamdulillah, tahniah kepada semua so bukan mudah untuk mencapai 74%. Okey. So untuk next slide kita boleh tengok. Okey, ini dari segi pertumbuhan year to date NQA. Kenapa penting kita nak tahu juga? Adakah kita ni disebabkan peningkatan oleh laju sangat? Okey, laju sangat. Tak apa, saya announce terus. Okey, so alhamdulillah. Okey, berbanding 2020, saya pun dah tersasul sebab laju sangat slide. Saya tak sempat nak catch up. Okey. Okey, so pada tahun 2020, okey, di Jun 2020 kita rekrut 66 NQA. Dekat tahun 2021 kita mencatatkan satu lagi rekod, okey, untuk subgroup sendiri, okey, dengan 91 NQA pada Jun 2021 dengan peningkatan 37.9%. So bagi tepukan untuk diri anda. Okey, bagi Hebat je. Di saat Hebat orang ni. lain still lagi mencari-cari sesuatu di dalam kehidupan, kita dah berada di hadapan, okey, di dalam bisnes yang betul. Okey, so untuk berikutnya kita tengok untuk slide berikutnya. Okey, so ini adalah 2021 target. So maybe ada yang baru kontrak semalam baru dapat kod, tak tahu apa kita punya target. Okey, so ini adalah one of kita punya target. Okey, first kali lah kita nak buat pada 2021 40 juta TPC dan 400 NQA. So masa mula-mula buat ni kan, leader-leader semua macam masa nak buat ni, masa nak flash 40 juta ni, okay, for all the leaders kita rasa macam rasa takut tau. Okay, so rasa takut. Dan sebenarnya pada tahun 2020 masa kita set 20 juta TPC untuk subgroup, masa tu pun kita set, kita takut. Okay, kenapa kita takut? Sebab dia adalah satu amount yang besar. Okay, masing-masing setiap orang memainkan peranan, masing-masing setiap individu, okay, perlu memberi sumbangan untuk mencapai. Tapi alhamdulillah pada tahun 2020 kita achieve 20 juta, walaupun masa tu kita takut nak set dengan pandemik yang datang pada tahun tersebut. Okay, dan pada tahun ini kita dengan subgroup, okay, secara keseluruhannya leaders dengan berani kita flash 40 juta. Okay, dan saya yakin dengan apa performance yang kita ada sekarang ni, kita boleh achieve kita punya 40 juta dan 400 NQA. Okay, tetapi jom kita tengok buat masa sekarang berapa kita punya baki untuk kita capai kita punya target. Okay Lan, boleh saya tengok? Boleh tunjuk? Okay, so baki kita ada balance to go target kita adalah 27 juta 543,784 TPC dan 309 NQA. So anda jangan ditakut dengan nilai kat sini. Okay, sebenarnya apa yang dipaparkan sini adalah achievable. Yang penting setiap individu memainkan peranan. Okay, apakah peranan kita sebagai untuk menjadikan kita ni adalah sebahagian daripada misi tersebut, sebahagian daripada misi subgroup. Okay, so apa yang patut kita buat, kita fokus kepada apa yang kita patut buat saja, dan insya-Allah target ni secara automatically kita akan achieve. Okay. Okay, so untuk next, okay, so untuk next ini adalah lebih kepada kita nak recognize, so nak recognize subgroup Malaysia year to date top production, tetapi ini adalah direct unit category. Kita consider leaders punya kategori. So kita nak tahu juga, okay, among leaders yang ada, siapa sebenarnya yang menjadi pace setter yang cuba membawa naik semangat mana-mana ejen dan juga setiap leaders yang ada dalam subgroup untuk sama-sama mencapai kita punya visi. Okay, jom kita tengok siapa antara kita punya top 5, okay, manager di subgroup Malaysia. Ada music ke? Diding. Sebab tak keluar lagi. Okay. Okay, so di tempat pertama. Okay, tempat pertama. Boleh tak buka mic? Okay, macam cakap kita nak havoc sikit malam ni.
Okey, so tempat pertama jatuh kepada Encik Zami Ibrahim dengan 1.6 juta. Okey, di mana kita first Ivy. Ivy. 406,000. Kita punya second runner up jatuh kepada Syed Razan Shah 711,000 dan tak lupa juga okey kita punya third runner up Bos D kita dengan 709,000 dan tempat kelima iaitu Mama G. Mama G ada boleh Mama G? Dari Mama Make G. some noise sikit Mama G. Make some noise sikit Mama G. Alhamdulillah, tahniah semua. Okey so Tanya semua. okey Maju lagi. Ya, betul. Okey, dan ini adalah bukan bermakna titik perhentian. Kita akan kena terus maju lagi. Okey, so tahniah kepada top 5 direct unit manager. Okey, insya-Allah Power. tahun depan kita make sure okey kedudukan ni bertukar. Boleh kita akan wujud satu persaingan sihat pula. Persaingan sihat. Okey, antara Baik, Sahat. ya, inspektor sahab kita minta move kepada next. Okay, so untuk kategori, okay, top production year to date bagi agent kategori. So agent kategori ni adalah kita kategori agent year 3 dan ke atas. Okay, jom kita tengok siapa yang mengungguli carta. Mengguguli. Saya biasa English. Minum ais Okay. sikit. Yes. Okay, kita tengok tempat pertama. Cizek. Ya. Jatuh kepada tiga Yusri. Awal Tempat semua ketiga, ladies. Doha. Ladies. Tahniah. Tahniah, fokus. QA kategori. Noha Best. extra jelita. Ya, ekstra jelita. Ya, betul. Okay. So, tetapi sayangnya, di manakah jantan-jantan kita? Tak ada jantan. So Ada, hopefully for the next quarter, yang mana yang jantan-jantan kita ni, kita kena bangkit. Okay, bangkit mendominasi. Takkanlah nak cerita kita beli beras. Tapi yang tak bagi lagi. duit adalah wanita. Betul tak? Cerita kita beli beras. Hamparan kita wanita, kena fight. come on. Ya, Come on, hamparan wanita. jantan Come on, pamoga, Nisha. jantan pamoga. Come on, masuk. Jantan pamoga. Wanita menguasai. Okay, Jantan. so tanah semua ni adalah ibu. So jangan disangka, okay, tangan yang kencang mampu menggoncang dunia. So tahniah kepada kita punya topper. Tahniah you semakin seorang Okay. tu. Okay, ya, Thank you. dia top 3 NQA. Okay. Okay, so untuk kategori NQA, okay, NQA bukan NQA lah, kita kategori year 1, year 2 kategori lah. Untuk year 1, year 2 kategori, kita tengok siapa top 5 kita. Di mana tempat pertama jatuh kepada Fatihi, okay. So tahniah kepada Wow. Fatihi dan Sini lah, brother sudah ada jatuh kepada jantan-jantannya. Azifah. Wow, Okay, mana second ibu-ibu ni? Ini yang kita mahu. jatuh kepada Azifah. Jatuh kepada Ahmad Mazrul. Congrats. Tahniah kepada semua jantan-jantan Tahniah. yang Jepang. berkaliber. Ni Okay. kantang-kantang. Tahniah Pak Yop. Ni pelapis Okay, pelapis tadi tu. Tahniah. Wow, Ah. semua lelaki. Ni baru Saya- beras. Betul, saya mengucapkan ribuan jutaan tahniah kepada anda dan juga jutaan terima kasih. Okey, kerana anda telah membela maruah seorang lelaki. Ribuan dan Okay. jutaan tu. Dahsyat mati so- sampai jutaan gitu. Ya, kerana Ni, menaikkan semua beli durian ni. Nampak. Durian Bukan beli mahal. beras saja. Okey, so sekali lagi saya mengucapkan ribuan, okey. Jutaan tahniah kepada kita punya top, okey, top QA, okey, dan juga top year 1, year 2, year to date, okey, kategori top production. Okay, so next kita akan Pak move Yop. kepada top Hidup Pak cases. Yop. So top cases untuk agent kategori. Agak-agak siapa? Tadi kita tengok yang pertama adalah CZ, betul tak? Bro. Bro, confirm bro Okay, kita tengok. Bro, Dekat bro. Oh, tempat pertama. Okay, jatuh kepada Emma. Okay, tempat kedua jatuh kepada Emma. Tempat ketiga jatuh kepada Mas Jagung. Tempat ketiga jatuh kepada Power. Jatuh Tahniah. kepada Naim. Tahniah Abang Zee. Hebat Zee, Zee. tahniah Zee. Hebat anak. Okay. So tahniah kepada anda semua. InsyaAllah kita akan cuba. Saya doakan anda dapat mengekalkan kedudukan ni untuk Q3 nanti pada Q3 review. InsyaAllah. Okay. Tapi dalam masa yang sama untuk orang lain,
adakah kita hanya bertepuk tangan sahaja? Atau Tidak. kita nak cuba bangkit untuk orang pun bertepuk tangan kepada kita? Okey, renung-renungkan. Tapi belum berakhir, kita masih ada kategori Year 1, Year 2 untuk top cases. Okey, so kategori Year 1, Year 2, kita tengok siapa? Okey, Fatih masih lagi mengundi untuk kedua-dua kategori sebagai champion. Alhamdulillah. So, tahniah Tahniah. juga kepada Fatihi, kepada Tahniah, Haziq, Fatih. kepada Amirul dan Tahniah, kepada Fatih. Tia dan juga Tahniah, kepada Tahniah, tahniah. Tahniah semua. ada okey, bukan calang-calang 79 kes Tahniah by bulan. Hasanah. 79 kes by bulan Jun. Tahniah So, semua maksudnya champion. ya, terima kasih kepada yang memberi sokongan dan energi kepada kita punya champion. Okey, so bukan senang kalau kita tengok dari segi ni, Fatihi punya secara average dan secara keseluruhannya, kalau kita ambil contoh Fatihi, setiap bulan okey maintain 10 dan dari susun macam mana to be a champion in Q3 tersebut tu nanti. Boleh? So ambil gambar ni siap-siap. Just imagine kita akan berada di tempat ni pada suatu hari nanti. Bukan suatu hari lah, Q3 nantilah. Kalau suatu hari tak tahu bila pula kan. Okay, dan tengok sekarang ni adalah 79 cases. So anda buat pengiraan sendiri macam mana to be a champion. Okay, untuk kategori Year 1, Year 2 dan juga kategori QA. Okay, so untuk next slide. Okey, untuk kategori Subgroup Malaysia Year to Date Top Recruiter kategori Direct Unit. Ini kategori leaders Okey, jom kita tengok siapakah yang mengundi carta. Okey, tempat pertama. Okey, tahniah kepada Zuaini. Tempat kedua kepada Saya lah tempat Zuaimi. ketiga Lina Syamimi. Tempat keempat Tahniah Lina. dan juga Mama Gaji. Ji. Tahniah Zidi. tahniah. Tahniah Gaji. Tahniah. Tahniah kepada Tahniah, Topers. semua Tahniah semua. leaders, Alhamdulillah. kelima toppers. Okey, so ini adalah benchmark yang kita achieve. So achieve to their level, dia memerlukan satu teamwork di mana setiap ahli memainkan peranan penting. Okay, to make sure setiap orang keep growing. So boleh semua subgroup kita start to recruit. Kita ingat target kita berapa untuk buat tahun ni untuk NQA? Boleh. 400. 400 NQA. 400. Kita berada di dalam ni seramai 250 orang. Kalau tak silap saya tadi, ada pengurangan ke? Kalau ada pengurangan sikit, YB line dia tak okey. Okey, kita ada 246 kalau setiap individu bawa lagi satu by this quarter, insya-Allah. Okey, 400 NQA kita akan achieve dan secara automatically 40 juta TPC kita akan achieve. Okey, right. So untuk next, okey, kita ada kategori top recruiter agent kategori. So untuk agent kategori kita wujudkan top 5 lah okey, so kita hanya ambil kategori champion sahaja. So agak-agak siapa champion dia ni? Siapa champion dia? Ya, champion dia jatuh kepada CZ. Dengan 5 secara purata satu NQA untuk 1 bulan. So Hebat, CZ. sangat hebat CZ. So bulan. nanti Solah cantik. secara purata. Siapa? Allah. Allahu Akbar. Allah, betul. Saya memang tak nafikan. Memang cantik, memang power. Kadang-kadang saya tak tahu saya itu ikhlas ataupun tidak. Sebab kalau saya salah cakap, akibatnya lepas PKP saya yang terima. Ya. Okey, so tahniah Thank you, semua Alhamdulillah. leaders, kepada semua toppers leaders, semua toppers QA, semua toppers Year 1, Year 2, kerana anda sedikit sebanyak telah memberi inspirasi kepada kami untuk kami membayangkan untuk kami juga berada di tempat tersebut. Okey, untuk naik sebagai toppers ataupun top 5. Okey, so untuk berikutnya slide kita tengok. Okey, so untuk yang berikutnya kita sudah sampai ke penghujung.
Okay, so penghujung. So bila penghujung apa yang kita ada? Lagu. Kita ada apa? Closing. Closing Ah, speech. Closing kita tak ada. Yes, kita tak ada makan kari pap dinosaur ke apa semua, tak ada. Makan-makan tak ada? Tak ada. Bila mati Kalau nak hantar. kalau ada pun tu di dapur. Itu pun kalau tak bergaduh dengan isteri ya Junaid. Kalau bergaduh jangan mimpi lah. Okay. Pasal aku pula. Bukan Junaid tadi Bukan Junaid sebut Okay, alright. So tanpa melengahkan masa, saya jemput one of kita champion. So untuk kita punya speech, melengahkan masa, saya jemput Encik Syed Razlan Shah untuk kita punya closing speech pada hari ini. So dijemput. Assalamualaikum Sagrup, selamat pagi. Pagi. Biasa DJ. Oi, dia punya aura, dia punya energy memang luar biasa malam ni. Daripada MC yang sangat power. The opening speech tu, saya rasa opening speech tadi tu memang naik bulu roma lah. Power tak power dia punya ni. Dia punya opening speech tu. Tak sebab bulu roma kau pun banyak. Tu yang lain banyak. Banyak naik ni. Tak yang mention, kita tahu dah. Boleh terbang kalau semua berdiri. Alright, okay. Aduh. Dah banyak energi hari ni. Saya pun rasa aura tu sampai sini. Alright, okay. Alright, so welcome everybody. So kita dah ke penghujung kita punya quarter 3 kick off ni, gathering ni. So hari ni kita ada lebih kurang dalam 250 participant agent daripada seluruh Malaysia Sagrup. Alright. So saya diberi peluang untuk closing speech ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. So apa yang saya nak share ni? Benda-benda simple je, insyaAllah boleh memberi manfaat kepada semua ejen-ejen Sagrup di seluruh Malaysia, insyaAllah. Alright. Sekejap, slide. Okay, recruitment for growth. Itu tajuk saya untuk closing speech saya hari ni. Recruitment for growth. Kalau you tengok tadi, saya bukanlah recruiter terbaik sekali. Saya belajar juga daripada introducer saya, Encik Zuhaimi dan Cizek. Tengok diorang punya recruitment memang luar biasa. Every year saya niat, saya nak kalahkan introducer saya. Sampai hari ni saya keep trying. Tak boleh nak kalahkan champion. Legend memang tetap legend Memang tetap power. Alright, tapi topik hari ni adalah recruitment for growth. Saya bukannya motivation speaker ke apa ke, tapi saya ni practitioner. InsyaAllah kita boleh buat yang terbaik untuk bantu semua Sagrup di satu Malaysia ni. Okay. So recruitment for growth. So macam mana kita nak recruit and nak grow dalam bisnes kita ni? Okay, macam mana yang pertama? Kita kena buat apa? Sebelum tu ada disclaimer dulu. Okay, sebelum tu ada disclaimer dulu. So saya menganggapkan 200 participant hari ni, you all are in business. Okay, you all yang datang malam ni, saya tahu ada yang full time, ada yang part time, tapi you all ada di sini malam ni. Saya anggap you all are businessmen, businesswomen, and we are partners. And we are all entrepreneurs. So saya anggap itu malam ni So sebab apa? Sebab kena ada banyak saya nak share malam ni. So you all kena take it as an businessman, take it as an entrepreneur untuk semua kata-kata yang saya akan cakap selepas ini. Alright? Okay. So kita pun teruskan kita punya closing ni. Alright. What is recruitment? Apa itu recruitment? Siapa boleh cerita kat saya apa itu recruitment? Apa itu recruitment? Semua nak cakap recruitment tu apa? Ajak orang lah. Ajak orang datang, ajak orang BOP, ajak orang EOP. Itu ajak. Betul? Okay, recruitment ni sebenarnya apa? Recruitment ni adalah, recruitment is influencing people. Recruitment is influencing people. Okay. Bila kita recruit orang, actually we are influencing them to join Sagrup, influencing them to join Perubatan Takaful, to join Prudential, untuk buat Prudential sama-sama dengan kita. Tapi actually influencing ni bukan start masa recruitment saja, tidak. Actually semasa sale pun anda dah start influencing people. Kalau tidak dia tak sign up dengan awak, kalau awak tak boleh ni influence dia untuk sign up dengan awak. Betul tak? Bila awak nak close deal tu, actually awak dah influence dia awal-awal lagi semasa sales pun awak dah influence people. Tapi to recruit dia join Prudential buat sale, it take much more influencing.
Betul tak? Influence yang sangat-sangat tinggi lah. Betul tak? Everybody can take up a policy, but not everybody can become an agent and do sales ataupun do production lah. Not everybody. So it will take a higher level of influencer to influence people to join us. Alright, so macam mana kita nak jadi influencer ni? Macam mana kita nak influence people ni nak join kita buat sale, nak join kita buat Prudential sama-sama, nak join SAR Group ni? Macam mana? Simple. By showing how happy you are. Happy first. How happy you are and show great result. Okay, ingat it's not you must show great result then you become happy baru you can influence people. No, you must be happy first and then you can show good result, then you can influence people. Betul tak? Kalau kita tengoklah SAR Group, kita tengok rata-rata tadi, kita boleh tengok top recruiter kita tadi yang topper Kak CZ, kita boleh tengok top TPC agent kita tadi, QA, year 1, year 2. Cuba tengok in detail diorang punya direct recruit. Ada tak recruitment daripada diorang? Saya guarantee you all, diorang ada recruitment. Sebab apa? Because they are happy. When they are happy, they will show great result. Bukan good, bukan biasa result, but great result. Daripada situ, they will influence people around them to join them to do Prudential, to do takaful. Betul tak? Kadang-kadang kalau kita tengok, kita tengah lepak dengan klien ni, orang akan cakap, bro, aku tengok kau ni happy semacamnya, best sangat ke buat Prudential ni? Best bro, nampak? Sebab apa? Aura kita. We are always happy. Kita happy bila kita buat Prudential ni. Actually at one point, mula-mula kita rasa kita buat sebab duit. Sama at one point kita buat sebab apa? Kita buat sebab passion. Kita buat sebab we want to help other people. Nampak? So lama-lama, kadang-kadang kita tak buat apa-apa pun kita boleh influence orang-orang keliling kita untuk join Prudential ni. Nampak? So, if you want to influence people to recruit for recruitment, you must start by show how happy you are. Betapa happynya you, naikkan excitement you dalam kehidupan dan juga dalam business ni, automatically result you akan datang, recruitment you automatically akan datang. Okay, saya bagi satu contoh simple. Sekarang ni saya tengok musim saham lah. Musim saham. Banyak orang duk main saham sana sini, itu Facebook, itu sini main saham. Contoh simple. Okay, let's say lah sekarang ni saham yang tengah naik, contohnya lah kita panggil orang paling kaya dalam dunia lah, Tesla contohnya. Betul tak? Semua orang akan beli contoh saham Tesla. Bukan ni saya cakap you all kena lepas ni pergi beli saham tidak okay. So Tesla contohnya satu saham ni tengah meningkat. Tengah meningkat. So apa yang berlaku? Semua orang akan tengok, saham ni tengah naik, saham ni bagus . Automatically semua orang akan mula beli saham tu. Betul tak? Semua orang akan mula beli saham tu. Beli. Nampak? Saham tu tak approach pun orang tu, automatically orang tu akan beli saham tu. Nampak? Okay, ataupun saham tu datang dekat kau. Saham aku ni bagus. Saham aku ni powerful. Investlah dekat aku. Dia pergi kepada customer. Tidak kan? Saham tu sendiri naik, automatically semua orang terus invest kepada saham tu. Sama juga macam recruitment dalam bisnes kita ni. Bila kita show we are so happy, we are passionate in this business, when we show great result dalam bisnes ni, orang dekat luar sana automatically akan datang kita. Bro, best lah aku tengok kau buat Prudential ni. Macam mana kau buat Prudential ni, aku nak join lah. Automatically kita akan attract recruitment automatically. Tapi tak adalah kena duduk diam je recruitment tu datang. Tidak, kadang-kadang kita kena juga buat marketing lah, kita kena jumpa klien, kita kena approach, semua tu kenalah juga buat. Jangan masa duduk rumah PKP sebulan tak ada orang PM aku nak jadi agent. Of course tidak lah. Of course kita still kena approach sana sini, betul tak? Kita still kena buat our daily routine macam biasa. Alright. Okay, so itu recruitment. What is recruitment? Okay, tengok ni. Why must we recruit? Ini yang penting. Kenapa actually kita sebagai seorang agent, sebagai leader, kita kena recruit? Why? Kenapa kita kena recruit? Okay, kenapa kita kena recruit? Okay, sebelum saya sambung kepada recruit tu, saya cerita you all, bila kita join, bila kita jadi seorang agent, kita berada di fasa nombor 1. Fasa nombor 1 ni maknanya kita buat sale.
Okay, kita baru join tahun ni, apa yang kita kena buat? Sale lah, kita nak naikkan income kita. Kita dalam keadaan, dalam fasa sale. Kita akan fokus kepada diri kita untuk kita kejar income kita, nak buat sale je. Kita akan buat sale je. Aku nak naik topper, aku nak naik ni, buat sale. Every month aku nak buat sale. Sebab apa? Sebab nak dapatkan income, nak naikkan income. Yang full time baru nak dapat gaji lama balik, nak naikkan income lah. Nak pergi 5 figure, ada nak pergi bonus 3 lapis, nak pergi high fringe bonus. Semua akan fokus pada sale. Tapi at one point, after a few years, after 3 tahun, after 4 tahun, you akan, we are doing business. Kita tengah buat business ni. Macam mana aku nak expand business aku ni? Macam mana aku nak expanding aku punya sale ni? Expand. Kembangkan lagi business aku ni. Betul tak? Macam mana aku nak pergi ke stage nombor 2, sale? Macam mana aku nak sekarang ni? Okay, kita tengok ni. Kita tengok ni. Why must recruit? Tengok ni. Contohnya Encik Ali, dia ada satu kedai. Alright? Kedai dia buka satu kedai, tengok belah kiri. Dia buka kedai tu. Kedai tu dia buka pukul 8 pagi sampai 8 malam. 12 jam. Profit dia sebulan dia boleh hit RM10,000. Okay, fine lah. Okay, lepas tu dia pun cakap, okay, kalau saya buka satu kedai, saya buka 12 jam, saya boleh buat profit RM10,000. Okay, tapi kalau saya buka 24 jam, adakah saya boleh dapat RM20,000? Tidak. Jawapan dia tidak. Sebab apa? Sebab tak semua orang akan pergi kedai dia daripada pukul 8 malam sampai 8 pagi. Sebab tu dia tutup pukul 8. Sebab masa 8 malam buta tu semua orang tak pergi kedai dia untuk makan minum ke apa ke. Nampak? So profit dia hanya dia boleh cap pada RM10,000 kalau dibuka 12 jam. Sebab tu kalau kita tengok kedai, dia buka tengah hari hingga malam. Tengah kedai makan, kita tengok kadang-kadang malam je buka. Sebab apa dia tak buka masa lain? Sebab waktu malam je akan mendatangkan keuntungan. Kalau dia buka siang, memang sale akan jalan. Tapi expenses pun akan keluar. At the end of the month, profit dia tak sebanyak kalau dia buka malam sahaja. Sebab tu kedai tu buka malam sahaja. So macam mana dia pun fikir, macam mana aku nak expand, nak dapat untung lagi banyak? Senang. Dia buka kedai nombor 2. Dia branch out lah. Satu kedai dekat Ampang, dia buka kedai nombor 2. Same branding, semua sama. Dia buka dekat Damansara. Dia buka same time, waktu yang sama, dia akan dapat profit yang sama. Sebab branding dia dah power pada kedai yang pertama. Dia copy paste, dia buat sistem, dia dah buat lah, kedai satu ni dia dah tahu dah pattern semua macam mana. Dia bawa je pattern tu kepada kedai nombor 2. Kedai nombor 2 boleh buat the same untung. Nampak? So dia buka kedai nombor 2, dia dapat profit RM20,000. Okay. Nampak tak? Okay. Kalau kita sebagai seorang ejen, macam mana? Tensi tools. Alright, macam mana kalau kita seorang ejen? Nampak? Kalau kita seorang ejen, kita boleh buat average dalam setahun, kita boleh buat 100 klien, average. Kalau you above 100 klien setahun, you are above average. Kalau you bawah 100 klien setahun, you are below average. So kalau average dalam Prudential 100 klien per year, satu orang. Nampak? Satu orang. So macam mana kita kerja ni? Kita kerja pagi, siang, malam, seminggu 7 kali, 7 hari, kita pergi sana sini, maksimum kita boleh dapat 100 klien. Lepas tu kita pun fikir, macam mana aku nak pergi, aku nak bantu orang dekat luar sana lagi, aku nak close case lagi banyak. Macam mana kalau aku nak belah dua? Tak boleh. Aku kena find a business partner. Aku ajak kawan aku join aku. Aku recruit one more person like me. Duplicate myself. Kita duplicate diri kita. Betul tak? Kita ada ramai kawan FRA ada, stranger market ada, semua orang keliling kita ramai. Kita cari someone, kita duplicate diri kita. Sebab bila ada 2 agent, of course kita boleh hit 200 client per year. Betul tak? Simple calculation. Kalau satu agent boleh hit 100 client, dua agent confirm boleh hit 200 client. So kita duplicate balik diri kita ni. Sebab kenapa? Sebab kita ada agency tools yang akan membantu kita untuk kita boleh senang je untuk duplicate. Kita ada macam-macam tools yang kita ada prepare dekat agency. Kita ada sekarang ni kebanyakan tengah guna one echelon system.
Betul tak? Sebanyak ramai yang tengah guna one acre land system yang kita boleh senang je. Kita boleh duplicate, kita boleh ajar dia macam mana, dia tahu nak run, dia boleh guna sistem tu, dia boleh follow. Nampak? So kita boleh duplicate diri kita. So dah jadi, kita dah ada 2 orang. Bayangkan kalau kita bawa orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Macam mana kita nak bantu 1000 klien? Padahal kita seorang tak boleh. Kita kena buat dalam bentuk team. Sebab tu kita kena duplicate diri kita sebanyak 10, 20 orang supaya kita dapat tolong lagi ramai Malaysian dekat luar sana untuk dapat 200 klien. Untuk dapat tu duplicate kita punya number of cases lagi. Alright. Sebab tu don't worry, agency tools banyak membantu kita dalam agency. Kita ada apa? Kita ada captain, kita ada leaders yang hebat-hebat, kita ada mentor, kita ada SBU, setiap orang ada SBU masing-masing yang akan membantu setiap agent how to sell, how to do recruitment and everything. Alright. Okay, simple calculation. Tengok ni balik. Ini yang Encik Martin share tadi, kita punya balance banyak 27 juta. Dia macam Martin dah tadi. 27 juta 784 TPC. 27 juta 543,784 TPC. Alright. Dekat sini, sekarang dalam room ni, kita ada 200 candidate. Betul tak? 200 agent. Encik Martin tadi pun dia dah share dah. Kalau each one of us, kalau kita bawa seorang sahaja, let's say in this quarter ni tau, saya tak cakap bulan ni, saya cakap quarter ni sahaja. Kita buat satu recruitment in this quarter, basically daripada 200,500, kita dah pergi 500 orang. Betul tak? So balance NQA kita daripada 309 dah boleh tolak 200,500. So balance akan tinggal lagi 59 sahaja. Ini yang untuk kita buat di quarter 2. Boleh kita achieve tak NQA? Boleh sangat, simple. Kita semua dalam room ni hanya perlu bawa satu business partner sahaja. Okey. Dan 27 juta ni boleh tak kita achieve? Bayangkan. Kalau kita sekarang bawa satu recruitment quarter 3, satu recruitment quarter 4. So daripada 200,500 kita boleh ganda kepada berapa? 200,500 quarter 3 dia akan jadi 500 orang. Quarter 4 500 orang recruit lagi seorang. Dia akan jadi 1000 agent. Actually dengan sesimpel itu sahaja kita boleh 4 kali gandakan production kita dalam masa 6 bulan. Nampak tak? Sagroup boleh hit 1000 agent dengan hanya kita bawa satu recruitment quarter ni, satu recruitment quarter 4. Kita boleh hit 1000 agent. Itu pun saya rasa tak semua datang. Sebab kalau ikut listing Sagroup sekarang, kita ada lebih kurang dalam 500 manpower. Ada yang tengah kerja, ada yang tengah tengok Netflix, mungkin macam Fiji kata tadi kan. Tapi ada yang, tapi tak semua datang. Mungkin ni macam separuh je yang datang malam ni, nampak? So kalau 1000 agent, kita ada 1000 agent by December, satu agent submit 3000 TPC. Satu case, 2 case lah. 1,500 in quarter 3, 1,500 in quarter 4. 1000 kali 3000 TPC. Berapa jadi? Dah buat calculation belum? 3 juta. 1000 3 kali 3000. Oh, 3 juta. Betul tak? So kita nak kena buat berapa ni nak hit 27 juta ni? Kena buat dalam 8 darab 9. Kena darab 10 saja. Kena buat dalam 30,000 TPC saja average per agent dalam masa 2 bulan. Possible sangat tau untuk kita Sagroup satu Malaysia hit 30 juta TPC dalam masa 6 bulan. 6 bulan 30,000 bang. 6 bulan 30,000. Maknanya 1 bulan satu agent buat 5,000 TPC je. I believe kita semua buat lebih lagi, betul tak? Kontes Prudential bulan ni sahaja pun dah 9,000 TPC minimum. So kalau you all satu orang buat 5,000,
you are part of the contributor untuk subgroup HIT 40,400 tahun ini. 5,000 TPC per month. I believe kita semua kat dalam ni boleh hit target ni dengan hanya buat 5,000 TPC. Siapa tak boleh buat 5,000 TPC? Siapa boleh? Siapa boleh? Boleh. Saya. Boleh? Siapa boleh buat 5,000 TPC sebulan? Kan? Boleh. Semua ejen boleh buat 5,000 TPC sebulan. Tak ada masalah. Satu kes, dua kes sahaja. Nampak? Calculation dia very simple and is true fact. Numbers you tak boleh tipu. Numbers memang betul. You tak boleh nak main pusing-pusing dekat numbers. Memang betul 1,000 ejen, kali recruitment bawa seorang satu setiap satu kuartal dia jadi 1,000 ejen. Seorang bawa buat 5,000 TPC every month, 30 juta kau team. Tapi kokot ada yang buat 300,000, ada yang buat 200,000, ada yang buat macam contoh macam apa tu? Emma dah 88 kes 100 kes lah in 6 months. 6 months lagi dia kena buat 30,000 je, tapi dia takkan buat 30,000, dia mungkin akan buat 300,000 lagi. Nampak? So actually kita boleh surpass je 40,400 ni. Sesenang itu sahaja. Dengan adanya mindset untuk bawa satu recruitment in quarter 3 and quarter 4. Itu sahaja yang kita perlu buat. Tak perlu nak fikir nak kena buat 10, 20, tak payah. Saya nak you all dalam ni kita fokus untuk bawa satu recruitment in quarter 3 dan satu recruitment in quarter 4. Boleh tak team? Boleh tak subgroup? Boleh. Boleh kan? Okay, supaya by quarter 3 nanti, quarter 4 punya kick off, kita punya balance memang achievable lah. Kita dah boleh reduce banyak dah. Itu cara yang paling mudah untuk kita growkan subgroup ni. Ingat, $1 million agency in all state in Malaysia. Inilah cara dia kita nak kembangkan kita punya business. Inilah cara macam business kita. Macam mana kita nak mendatangkan untung yang lagi besar kat dalam business. Kita sahaja seorang nak bergerak nak buat income yang nak growkan income seorang-seorang tak boleh. We have to do it in a team. We have to do recruitment untuk kembangkan bisnes kita. Alright? Okay, siapa yang kita boleh recruit? Ada banyak prospek. I believe semua orang ada prospek tu. Who can we recruit? Yang pertama, klien. Klien yang pernah claim. Klien yang pernah claim adalah the best prospek untuk awak recruit. Sebab apa? Dia dah feel the experience. Prudential dah buktikan yang memang bayar claim and everything. Dia rasa happy sebab claim dia semua dah settle. Itulah prospek terbaik untuk you buat recruitment. Klien is the best. Sebab tu betapa pentingnya sales. Betapa pentingnya you kena powerfulkan you punya sales. Sebab apa? Sebab sales tu yang akan mendatangkan recruitment in the future. Kita boleh tengok top number of cases tadi. Cases ada yang nak dekat 100, 70, 50. Nampak tak? You build your client base besar-besar. Sebab itu adalah future recruitment you all nanti. So sebab tu you kena recruit kena buat sale banyak-banyak biar base client you besar and then you nak recruit senang. Okay, kawan-kawan and family members. Okay lah, ini normal lah ni, family member, kawan-kawan, dan juga ada recruitment. Sekarang ni dah zaman dah berubah lah. Kebanyakan kita sekarang semua online. Ada yang buat sale melalui recruitment melalui Shopee sekarang ni. Lazada pun ada. Kita kena embrace the technology. Okay, embrace the technology. Ada yang jadi ejen baru ni daripada Facebook sahaja, daripada Instagram pun ada. Kita kena guna every single teknologi yang ada untuk move forward dalam bisnes kita, iaitu daripada segi sale dan juga dari segi recruitment. Alright? So you guna semua platform yang ada. Kita tak boleh nak guna the old ways dah. We have to go for the new ways, the new norm. Cara yang baru. Itu cara baru ni akan mendatangkan profit yang lebih banyak kepada kita. Kalau kita tengok subgroup pun, in times of pandemic macam ni pun, kita boleh grow 74%. Bayangkan kalau kita semua 200.5 ni betul-betul fully utilize teknologi yang ada, kita boleh pergi lebih jauh sebenarnya. Alright, so seek help.
tanya leader-leader, tanya mentor-mentor macam mana selalu planning, selalu bincangkan macam mana nak move forward and kembangkan lagi production dan juga recruitment anda semasa pandemik ni dan juga tahun ini. Alright. So dengan itu dari segi dari Department of Recruitment disebabkan itu kita akan recruitment ni kita akan membuka satu platform baru. Okey, semua orang boleh scan QR code ni. QR code ni akan membawa awak kepada Google Form. 2022 SAR Group akan launch satu program, iaitu program untuk AUM. AUM maknanya kita akan fokus you untuk promotion. Okay, so kriteria untuk join AUM program ni, you all must have at least 3 direct agent by 31 Disember 2021. So you all ada 6 bulan untuk recruit 3 direct agent 3 direct agent, you all boleh join AUM program tahun depan. So boleh scan QR code ni dan juga link Encik Hafizi atau Martin akan bagi dekat dalam chat box. Link boleh klik. Dah bagi lah. Ada dekat. Okay. Ada dah. Ada lah Okay, so boleh isi siap-siap tak apa. Walaupun istilah saya tak ada recruitment lagi ni, kosong lagi ni, tapi saya nak jadi AUM, saya nak belajar dan saya nak promote jadi manager. Isi dulu, recruit 3 agent daripada awal bulan daripada sekarang sampai hujung tahun, and then tahun depan insya-Allah kita akan select you masuk dalam AUM program. Okay? Alright? Tapi spouse leader jangan cuba isilah Okay. Alright. Nama Sarah dah ada, saya isi dah nama Sarah. Alright. Okay, so dengan itu, alright, SAR Group setiap branch ada menyediakan platform-platform untuk membantu ejen semua untuk recruitment. Saya start dengan SAR Group JB punya poster, tengok punyalah cantik, tengok gelang-gelang emas dia tu. Kalau tak join tak tahulah sebab apa. Tengoklah tu. Comel putih gebu. Okay. Alright. TikTok, TikTok. Gadis TikTok. Gadis TikTok ni viral ni, gadis TikTok ni. So SAR Group, siapa ada kandidat di JB boleh hantar kepada Kak Ina kita untuk membantu kita dari segi EOP dia pada 16 Julai 2021. Power Kak Ina, power Kak Ina. Kalau tengok gelang tu saya join dah tu. Tak tahu nak buat apa dah, memang join lah. Okay, ini daripada JB. Alright, kita punya Kak Siti. Ya, Kak Siti. Posing dia iaitu tengok Manis. Ini meletops. Manisnya Kak untuk Siti. yang berada di Filio Damansara, geng-geng KL boleh hantar untuk EOP daripada kita punya unit manager Kak Siti, virtual career talk pada 13 bulan 7 8.45 malam. Alright. Okay, tapi jangan lupa kita punya abang paling handsome kita iaitu Encik Martin, Kak Sarah dan Encik Sabri pada bila ni? Ini esok malam. Dia jaga Ome. Dia jaga Ome ya. Okay, esok main platform speaker kita Encik Martin Ramli. So area Kajang, nilai boleh hantar kawan-kawan anda untuk kita bantu you all dari segi EOP. Don't worry. Sesimpel saya bagilah. You all just ambil gambar ni, poster-poster ni semua, you blast je dekat klien-klien, you blast je dekat kawan-kawan. Sesimpel ayat. Bro, jom dengar talk ni. Kalau you tak tahu nak cakap apa sekalipun lah. Apa aku nak cakap, macam mana aku nak start recruitment ni. You cakap ayat simple macam ni. Bro, jom dengar talk ni. Don't worry, free of charge bro. Mana tahu lepas kau dengar, kau berminat nak buat Prudential ni, boleh dapat saya income RM1,000, RM2,000. Ayat macam tu pun saya dah boleh membawa masuk dulu banyak. Banyak saya guna ayat tu dulu. So you all guna ayat tu je. And then Encik Martin tahulah nak buat macam mana, nak ajak dia nanti masa EOP. Encik Puan Cik apa tu? Ina. Kak Siti dengan Kak Ina pun nanti tahulah macam mana nak ni. Macam mana nak bawa dia dekat EOP tu nanti. Diorang pandai lah goreng. Dan kita ada testimonial speaker Cik Sabri kot. Bila Sabri dah ada, you all jangan risaulah. Confirm join. Jangan risau. Set Kelantan jangan pecah. Kawan kena barang. Geng Kelantan. Ni Sabri Con-Codeh ni, Sabri Con-Codeh.
Abayi kita. Tengok. Jangan risau. Abayi Abayi macam ada mana? recruitment power. Alright. Habis kita So 14 puasa. so kita ada juga Pasal. Okay, you got EOP di Kuantan, EOP di Kuantan, so boleh PM leader-leader Kuantan atau tanya di Kuantan. KT pun ada dia punya EOP, ada tarikh-tarikh yang akan ditetapkan. So follow up dengan tanya you punya mentor, bagi tahu you punya leader, ada tak EOP di kawasan-kawasan itu? Ada, don't worry. Pening pun ada, Melaka pun ada. So don't worry. Tanya je leader. Kalau ada kawan yang area mana-mana saja di dalam negeri, bagi tahu leader anda, kita akan recruit dia. InsyaAllah kita akan BOP dia. Alright, so dengan itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Alright, thank you, goodbye, thank you so much. Saya pass balik kepada MC kita, Encik Martin. Okey, Ambil right. gambar. Terima kasih kepada Thank you, Lan. Mamulan. Okey, okay. Boleh tak kita bagi 1 big oh yes pada Lan? Oh, yes. Oh yes. Kita boleh, hopefully kita boleh ambil sedikit sebanyak Oh, sorry, saya salah kamera. Okay, so hopefully Okay, kita boleh ambil sedikit sebanyak intipati. Okay, kita pun dah terlajak dah 12 minit. So saya akan ambil masa yang lama untuk anda. So terima kasih, okay, dan juga tahniah kepada anda semua kerana memberi ruang ataupun sedikit waktu, okay, untuk anda mendapatkan sedikit semangat daripada sesi pada malam ni. Okay, so dengan itu saya Martin Ramli, okay, sebagai MC anda pada malam ni ingin memohon 1000 kemaafan, okay, jika ada salah ataupun silap ataupun terkasar bahasa daripada side saya sendiri, okay. Kerana sesungguhnya segala ilmu kebaikan, okay, itu datang daripada Allah SWT. Okay, segala kesilapan, kekilafan dan kekurangan itu datang daripada pihak kami sendiri. Dengan itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gambar. Betul, tutup dulu Zi. Tutup dulu ambil gambar. Ambil gambar baru tutup. Ayus. Okey, jom. Okey, berbaris semua Make sure buka. Baris. Kita ada 10 page. Saya ada 10 page 10 page, Senyum dulu, senyum je semua. Manis, 1, Cik Lin. 2, 3. Okey, page pertama dah. Page kedua pula. Aku page ke 10 berapa page tu? sabar. Lenguh dah ni. Senyum je Bos Martin. Bawati cili, Bawati. Martin senyum je. Jangan tak senyum. Jangan lift lagi. Jangan Betul, kena lagi. cili. Betulkan tudung. Tekan. Okey. Jangan keluar hidung nanti terkantul. Cepatlah, orang nak kelip mata. Sabarlah, baru page ke-6 ni. Banyak sangat. Bagus lah. Lin, Ini lipstick good problem. cantik. Cik Lin, saya tadi Cik Lin tadi. Nasib baik saya tak PM. Cik Lin rupanya. Okey, yang tutup kamera semua senyum. 1, 2, 3. Okey. Jangan tidur, okey, nak dah. tidur sekejap lagi. Ui, Yang patut tutup dah. kamera semua dah. Tim. Dah. Hai. Thank you. Terima kasih. Jangan balik banyak sangat. Terima kasih. Okey.